Sambungan untuk wanita pendosa isteri orang, part yang kedua. Tiba-tiba kejadian yang berlaku itu adalah kejadian gelap aku dan Syafi'i. Aku mengaku hari itu aku dan Syafi'i terlanjur dan semuanya sebab hasutan nafsu syaitan, perasaan yang berbolak-balik rindu merindui antara aku dan dia. Lepas kejadian tu aku rasa berdosa sangat dan aku jadi tak tentu arah kehidupan aku. Syafi'i macam biasa kontak aku lagi sebagai abang angkat. Tapi aku jadi makin memberontak dengan suami sebab aku rasa berdosa sangat dengan dia pasal kejadian tu. Aku mula jadi tawar hati dengan suami aku. Hari demi hari aku layan dia macam nak tak nak je. Tapi suami aku tetap sama. Dia masih sayangkan aku dan anak-anak sama macam tak ada apa yang berlaku. 2 bulan selepas tu, aku dapati aku mengandung. Aku tak bagi tahu suami aku. Dan aku setiap malam minta bersama dengan suami aku lepas 2 bulan aku tak bersama dengan dia. Lepas 2 minggu ke 3 minggu macam tu, aku bagi tahu suami yang aku pregnant. Kiranya anak kedua kami lah. Suami aku happy. Dia orang yang paling excited. Aku dan Syafi'i lost contact. Aku block semua pasal dia dan dia pun tak cari aku. Kami jalani kehidupan masing-masing seperti biasa. Aku pun dapat tahu yang dia dah dapat child mati pertama. Anak dia dengan anak aku yang kedua tu sebaya. Masa aku pregnant aku langsung tak ada rasa apa-apa. Cuma aku langsung tak bersama dengan suami aku sepanjang aku pregnant 9 bulan. Dan sampailah bersalin aku sambung berpantang suatu hari. Aku bodoh dan aku rasa berdosa sangat dengan suami aku. Sampai aku siksa batin dia. Lepas je anak aku lahir, aku renung dia dan aku yakin 100% yang anak itu adalah hasil dari keterlanjuran aku dan Syafi'i. Aku jadi takut. Aku jadi tak tentu arah. Tapi suami aku sangat sayangkan baby tu. Dia jaga dan tatang bagai minyak yang penuh. Seperti mana anak sulung aku manja dengan suami aku, baby tu juga membesar dengan penuh kasih sayang dari suami. Anak-anak aku memang paling rapat dengan ayah dia berbanding aku. Hampir setahun berlalu, aku kontak semula dengan Syafi'i dan aku dapat ceritakan semuanya pada dia. Dan dia pun terima dengan hati terbuka yang baby tu anak dia dengan aku. Aku tak tahu nak ungkapkan macam mana. Tapi aku tetap rasa berdosa dengan suami sebab dia terlalu baik bagi aku. Suami aku adalah seorang lelaki yang berusaha memberikan aku keselesaan yang isteri lain tak ada. Tapi aku ada. Semua keperluan aku dan anak-anak dilengkapkan. Dia sangat rajin kerja, rajin tolong aku urus rumah dan anak-anak. Cuma satu kelemahan dia ataupun kekurangan dia, dia tak pandai nak sweet-sweet dan tak pandai nak manjakan aku macam mana Syafi'i manjakan aku. Sebab aku ni kadang-kadang datang gila aku nak dimanja seperti baby. So hanya Syafi'i je yang faham aku dan boleh layan aku macam tu. Kadang-kadang aku menangis sendiri. Kenapa bukan aku yang kahwin dengan Syafi'i? Kenapa aku kahwin dengan Narmi? Perasaan aku berbolak-balik. Dalam masa yang sama, aku nak kahwin dengan Syafi'i, tapi aku tak nak cerai dengan Narmi. Complicatednya hidup aku. Tamak ke aku sampai tak cukup satu? Semua tu adalah nafsu semata. Aku tak tahu apa yang aku rasa, apa yang aku nak. Satu hari sebelum hari jadi anak aku yang kedua tu cukup setahun, Syafi'i mula buat keputusan untuk kenalkan aku dengan wife dia. Aku ni sebagai isteri kepada kawan lama dia. Kiranya suami aku adalah kawan lama dia yang lost contact beberapa tahun dulu, kini dapat berhubung semula. Syafi'i kata mungkin cara ini je yang boleh buatkan aku dan dia makin rapat dan selalu jumpa. Katanya sebab dia takut hilang aku dan anak kami tu. Dia nak aku dan anak tu sentiasa ada dengan dia. Aku ikut semua rancangan dia. Hari demi hari berlalu, aku dengan wife Syafi'i makin rapat. Yelah kan aku ni ada bisnes. Jadi wife dia pun terinspirasi lah dengan aku. Nak join bisnes dengan aku. Aku pun setuju. Tapi hati aku tak kuat. Makin aku rapat dengan wife dia, makin aku rasa benci dengan perempuan tu. Kata hati aku, dia yang merampas segalanya. Tapi bila fikir balik, aku yang tinggalkan Syafi'i kan. Aku ada terfikir nak jujur dengan suami aku pasal anak tu. Dan aku yakin bila aku ceritakan semuanya, pasti suami aku akan ceraikan aku. Dan aku boleh berkahwin dengan Syafi'i seperti mana yang Syafi'i janjikan setiap hari tu nak kahwin dengan aku. Tapi dia langsung tak pernah cakap pasal nak cerai dengan wife dia. Aku pun tak pernah langsung bangkitkan isu tu. Aku tak kisah pun sebab bagi aku wife dia tak wujud. Makin aku planning semua benda dengan Syafi'i, makin suami aku melayan aku dengan sangat baik. Which is sekarang ni aku dan suami bakal beli kereta yang kedua dan beli rumah pula. Aku jadi tak tentu arah. Apa yang aku nak sebenarnya ni? Aku mengadu semua dekat Allah. Aku mula buat solat taubat. Aku minta pertolongan dari dia untuk tunjukkan aku jalan. Jika benar jodoh aku dengan Narmi, jauhkanlah segala perasaan aku pada Syafi'i. Bagi aku lupa terus insan itu. Aku tak nak macam ni lagi. Aku takut.
Aku mula takut dengan bayang-bayang sendiri. Aku dan Syafi'i pernah nak buat DNA antara dia dan juga anak kedua aku tu. Tapi aku takut. Aku takut juga benda tu yang akan buat aku kehilangan suami aku. Dengan apa yang aku dan suami aku ada sekarang ni, hasil dari kerja keras kami berdua. Kereta pertama tu nama suami aku. Kereta kedua ni atas nama aku. Sebab totally guna duit untung aku berbisnes. Dan rumah yang kami beli tu pun suami letakkan sepenuhnya atas nama aku. Aku jadi stres hari-hari. Aku fikir apalah nasib aku kalau suami aku dapat tahu pasal anak kedua aku tu yang sebenarnya bukan anak dia. Ya Allah, berdosanya aku. Dengan kelakuan aku yang terlalu ikutkan nafsu semata-mata, aku jadi tak keruan. Dan aku buat keputusan, aku nak jauhkan diri dari Syafi'i dan wife dia. Sebab aku mula rasa takut sangat. Aku takut kalau Syafi'i datang mengaku dekat suami aku. Matilah aku. Jadi aku teruskan kehidupan aku dan suami dan anak-anak seperti biasa. Sebulan berlalu, aku sering tengok kisah hidup Syafi'i dan wife dia melalui social media je. Dia hari-hari cari aku. Tapi aku tak mampu nak balas satu pun teks dia. Kadang-kadang dia ada datang rumah aku dan suami aku layan dia macam biasa. Syafi'i pun ambil peluang kat situlah untuk jumpa peluk cium anak dia. Dia kata dia rindu. Kadang-kadang sempat dia kenyit mata dekat aku yang hanya mengintai dari dalam rumah ni. Sempat juga dia ya. Walaupun aku tak layan satu pun teks dia. Tak tahulah kenapa susah sangat aku nak lupakan dia dan dia pun susah nak lupakan aku. Katanya dia tak pernah jumpa perempuan yang semanja macam aku ni. Entahlah, aku pun kadang-kadang jadi keliru juga. Hidup kami berterusan begitu sampai ke hari ini. Tipulah kalau aku tak rindu dia. Hari-hari dia cari aku. Tu yang kadang-kadang aku kalah dan aku reply juga. Cuma aku beritahu yang aku rindu kenangan dulu. Tak lebih dari itu. Dan aku pun dah berjanji dengan diri aku tak nak jumpa lagi dengan dia dan wife dia. Dia pun jalani kehidupan dia dan wife dia seperti tak ada apa yang berlaku. Aku dan suami pula sehingga ke hari ni hidup aku penuh dengan rasa bersalah. Bila setiap kali aku tengok suami melayani anak aku yang kedua tu seperti anak dia sendiri, aku terus fikir macam mana aku nak jujur dan ceritakan semua ni pada suami aku. Aku tak tahu. Aku dah cuba dah tapi aku tak kuat. Aku lemah. Jadi, aku simpan cerita ni di sini. Andai aku dah tiada nanti, aku nak dia tahu yang cerita ini adalah dari penulisan aku, isteri dia. Dan aku nak dia tahu dari sini, bukan dari orang lain. Dan dia juga akan tahu cerita ni bila aku dah tak ada nanti. Apa yang aku boleh ucap, kata-kata terakhir, B, sayang minta ampun dari ujung rambut sampai ujung ibu jari kaki sayang. Harap B dapat maafkan sayang dan B terus sayangkan anak tu seperti anak B sendiri. Sekian, inilah cerita hidup aku dari wanita pendosa.